Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua. Petang ini di waktu suhu panas di negara kita mencecah 30 darjah Celsius. Suhu isu-isu sosial juga tidak pernah surut dalam negara kita. Dikala negara sedang berjuang untuk menghadapi pandemik COVID-19, timbul isu sosial yang meruncingkan akidah, syariat dan keseluruhan kita memberi perhatian kepada isu sugar book yang mula-mula dibangkitkan oleh media. Di awalnya ia hanyalah satu papan tanda yang mempromosikan satu aplikasi. Namun ia diheret apabila keluarnya status-status pelajar-pelajar mahasiswa yang terlibat dalam aplikasi ataupun menjadi pelanggan maupun memberi langganan kepada aplikasi ini. Isu ini mendapat perhatian yang begitu ramai di dalam media sosial dan kami di JAKIM tentu sekali akan merungkai, memberi pandangan, mencari jawapan sebagai agensi agama persekutuan bagi kita menjaga akidah, syariat dan semestinya untuk membangunkan akhlak umat Islam di negara kita. InsyaAllah pada petang ini, saya akan bersama dengan panelis di sebelah kanan saya, iaitu Ustaz Kamarul Nizal, merupakan pengarah kanan di bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamam. Petang ni kita nak bercakap tentang sugar book. Ya, sugar book Ustaz. InsyaAllah. Dan bersama dengan kita juga, insyaAllah di talian nanti, kita akan menghubungi seorang daripada mahasiswa yang turut akan memberi pandangan kepada isu ini sebab isu ini terkait dengan mahasiswa, golongan pelajar. Tentu kita juga nak mendengar apa sebenarnya yang berlaku di peringkat lapangan yang boleh kita bincangkan bersama-sama insya-Allah. Baik. Anda juga boleh memberi pandangan anda maupun komen di ruangan komen di Facebook kami. InsyaAllah saya akan lihat daripada masa ke semasa untuk kita saya bangkitkan persoalan maupun pandangan yang anda berikan. Ada yang menyatakan secara sinis, aplikasi ini telah ditutup, buat apa nak bincang? Tetapi aplikasi maupun masalah hedonisme sosial ini ditutup satu lubang, dibuka 5 ke 10 lubang yang baru. Jadi bukan kita mahu tutup lubang tersebut, tetapi kita nak menghapuskan kesemuanya daripada ia berangkai melalui sistem pendidikan maupun penerangan yang kami akan kongsikan pada petang ini. Baik, mungkin kita nak mulakan terlebih dahulu. Bila isu ini dibangkitkan Ustaz yang berada di bahagian sosial yang turun padang melihat, sebenarnya isu ini baru timbul ke ataupun baru popular Ustaz? Silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ari dan juga pasukan tim FB JAKIM. Alhamdulillah, petang ni kita ke udara untuk kesekian kalinya. Walaupun di luarnya memang cuaca panas Ustaz, di dalam studio ni pun memang panas. Setiap minggu ada sahaja isu-isu yang berbangkit. Untuk kesekian kalinya JAKIM tidak akan duduk diam. Terutamanya minggu ni kita ada isu viral seperti isu sugar book, sugar daddy dan juga sugar babies. Dikatakan ada lebih 180,000 sugar daddy dan 220,000 lebih orang sugar babies ni. Jadi viral juga mengatakan kebanyakan ada sumber mengatakannya kebanyakannya adalah bukan orang Islam pun. Buat apa JAKIM nak sibuk-sibuk ambil tahu kan? Biarlah kan. Tapi oleh kerana untuk menjaga masalah yang lebih besar, untuk untuk kata saddu zara'i, mencegah itu adalah lebih baik daripada kita melakukan proses pemulihan yang akan melibatkan banyak kos. Tidak dinafikan. Sebenarnya sebelum ini pun memang sudah ada, tetapi oleh kerana di zaman revolusi industri 4.0 ni, maka banyak apps ataupun aplikasi dating temu jodoh tumbuh seperti cendawan tumbuh.
yang mana lebih merancakkan lagi aktiviti-aktiviti yang boleh kita kata yang tidak patuh syarak ni lah Ustaz. Jadi tidak dinafikan benda ni memang dah berlaku di dalam masyarakat. Maka ia semakin menular di dalam golongan ataupun kelompok mahasiswa-mahasiswi di IPTA ataupun IPTS dalam negara kita, Pusat Pengajian Tinggi. Yang mana platform-platform boleh katakan pemudah cara ni lah merancakkan lagi dalam menawarkan servis. Sebagai contohnya yang viral ni aplikasi Sugarbook Ustaz. Ia menjadi pemangkin kepada untuk merancakkan aktiviti-aktiviti salah laku sosial yang mana bibit-bibit ini, ruang-ruang inilah yang akan membuka kepada seluas-luasnya isu ataupun masalah gejala sosial yang akan datang. Kita sebelum ni sudah pun dengan isu-isu dadahnya, masih lagi menjadi musuh nombor satu negara, dan juga sekarang ni ada juga masalah yang baru, isu yang seperti yang diwariskan dalam Sugarbook tu Ustaz. Maknanya ianya wujud dan kita tak nafikan memang ia wujud, namun kita nak tahu bagaimana kita nak memulihkan ataupun kita nak mengubati ataupun kita nak mencegah daripada awal remaja kita, mahasiswa kita daripada terlibat perkara ini. Kita ucap terima kasih kepada yang bersama dengan kita, iaitu Sabrina Abdullah, Faridah Kamarudin, Saizi Saizah, macam mana pelik nama ni sebutnya, Abdul Khalid Abdul Razak, Sakinah, kemudian Nurain Wahab, Umi Tasha, Sabriah Omar, Jua J Muara, Saulah Tajuddin, Mahasan Mamat, dan bagi mereka yang bersama dengan kami, terima kasih banyak. Zahra Ahmad, dia kata shocking, terkejut. Ya, shocking. Baik. Dan juga kepada teman-teman yang bersama dengan kami, terima kasih kerana teruskan menonton dan juga share maklumat ini ataupun video ini, insya-Allah. Baik. Bila kita bercerita tentang wujudnya seperti ini dan isu ini berlaku dalam masyarakat, sekarang orang tanya juga, dah kenapa JAKIM buat apa selama ini? Apa peranan JAKIM dalam nak mencegah supaya membangunkan anak-anak muda kita supaya tidak terlibat dalam perkara ini? Kalau Ustaz, apa perlu kita respon? Ini peranan JAKIM Ustaz, fungsi JAKIM. Seperti kita sedia maklum, JAKIM ni adalah agensi hal ehwal agama peringkat persekutuan Ustaz. Kita ni memang JAKIM ni memang sentiasa relevan Ustaz. Merentasi semua disiplin ilmu, semua kementerian Ustaz. Oleh itu, sebab itu kita kalau kita tengok peranan JAKIM tu dengan yang lebih besar lagi berteraskan prinsip maqasid syariah, kita mengwar-warkan, kita mempublicitikan maqasid syariah ni supaya diterapkan di dalam semua bidang disiplin ilmu kementerian, yang mana merangkumi 5 aspek, 5 elemen, 5 prinsip utama, iaitu untuk menjaga agama kita, hifzuddin, Yang keduanya nak menjaga nyawa, yang ketiganya nak menjaga akal fikiran kita, seterusnya nasab, yakni keturunan kita, dan juga harta benda kita. Oleh yang demikian Ustaz, terutama kami di bahagian keluarga, sosial dan komuniti ini Ustaz, kami sebelum ini dan sehinggalah ke seterusnya, mungkin sampai kiamat Ustaz, akan terus melaksanakan fungsi kami, iaitu untuk mendekati golongan-golongan yang bermasalah. Kita lebih kepada al-wiqayah khairu minal ilaj. Kita ada pencegahan dan juga kita ada pemulihan. Seperti seminar-seminar isu-isu sosial yang kita buat. Dan banyaklah isu-isu seminar ataupun program-program sosial kita buat bersama-sama dengan IPT di dalam Malaysia ni. Tak kira lah IPTA ke IPTS. Kita sentiasa dari masa ke masa akan terus buat engagement dengan pelajar-pelajar kita ni agar mereka ni didedahkan. Memang dia orang ni tahu Ustaz. Dia orang ni maklum kalau masalah-masalah ataupun isu-isu yang negatif ni. Tetapi bagaimana untuk membentengi diri-diri mereka ni daripada terjerumus. Sekali dah masuk ke dalam tu, untuk keluarnya
akan melibatkan banyak proses pemulihan, bimbingan dan rawatan. Ini akan merugikan kepada semua orang lah Ustaz. Jadi kita akan terus melaksanakan program kefahaman, memantapkan kefahaman dan juga penghayatan Islam itu secara menyeluruh, secara sumul bagi melahirkan masyarakat yang berakhlak lah. Itu seperti mana yang termaktub dalam pelan strategi JAKIM Ustaz. Ya. Sebab kadang-kadang ialah program telah kita buat, pelan tindakan telah kita buat. Tapi kadang-kadang kita bertanya juga, kenapa jadi lagi macam ni? Adakah pelajar-pelajar kita ini saja nak seronok-seronok? Ataupun pelajar-pelajar kita ini tak ada duit? Ataupun apa punca mereka ini boleh terjebak, boleh terpengaruh dengan kejadian ataupun dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah ataupun yang boleh meruntuhkan akhlak. Tapi kita nak dengar juga suara daripada anak muda kita ini supaya mereka boleh memberi pandangan kepada isu mereka sendiri. Kita nak terus hubungi Ustaz seorang mahasiswa iaitu saudara Daniel, iaitu saya difahamkan mantan yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sains Islam Malaysia USIP, untuk kita dengar pandangan beliau. Assalamualaikum Daniel. Assalamualaikum Daniel. Salam Datuk. Okey, boleh dengar suara saya dengan baik? Boleh. Baik, sekarang ni kita sedang live Facebook di Facebook JAKIM. Kita berbincang tentang isu Sugar Book. Dan saya difahamkan Daniel dan juga teman-teman juga semalam telah sama ada memberi pandangan maupun membuat laporan kepada pihak berkuasa berkaitan dengan isu ini. Mungkin soalan saya mungkin Daniel boleh bagi pandangan. Apa punca masalah ini berlaku? Sebab mahasiswa tak ada duit ke ataupun seronok-seronok ke? Sila Daniel. Okey, kalau kita tengok isu mengapa ada sebahagian mahasiswa yang terjebak dengan platform Sugar Book. Bahkan bukan platform Sugar Book saja sebenarnya. Banyak lagi kita ada Seeking Arrangement dan platform lain. Dan kalau kita tengok antara sebab-sebab kenapa mereka terjebak, satu, mereka beri alasan kos untuk bayar yuran dan sebagainya lah. Okay, tapi yang kedua, ada juga alasan mereka mahukan kehidupan yang mewah. Maksudnya social standard yang lebih gah orang kata. Ini berdasarkan kalau kita baca beberapa kajian dan juga laporan-laporan akhbar yang mengatakan kadang-kadang bukan sebab kerana nak bayar yuran, tidak. Okay, mereka mampu sahaja, tetapi disebabkan mereka nak kehidupan mewah, nak mahu nak berbelanja dengan lebih, maka mereka terjebak dengan Sugar Book ini ataupun platform yang tidak bermoral inilah. Okey. Kalau itu mungkin Daniel muda juga boleh bagi pandangan apabila kita melihat punca-punca ini. Jadi apa yang Daniel nampak jalan yang perlu sama ada masyarakat ataupun siapa saja perlu buat supaya kita dapat menangani masalah ini secara komprehensif? Okey, baik. Pertama sekali di pihak berkuasa, kita katakan seperti kerajaan terutama sekali seperti Kementerian Suruhanjaya Komunikasi Multimedia, boleh mengambil tindakan dengan mengharamkan ataupun kita kata dengan membendung daripada aktiviti ataupun laman web seperti ini kita haramkan. Dan juga kita melihat juga kepada antara cadangan sosial lain supaya kita minta kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi supaya menyimak semula kaedah dan juga silibus pendidikan yang mana kalau kita tengok silibus pendidikan hari ini dia lebih kepada kita mahukan mengejar ranking universiti, tanpa kita melihat kepada pengisian roh kepada mahasiswa itu sendiri. Jadi ini saya kira sebagai wake up call kepada semua pihak sama ada KPT, Kementerian Komunikasi Multimedia dan juga pihak keseluruhannya supaya kita memandang perkara ini sebagai satu perkara yang serius dan kita tidak boleh mengambil remeh tentang perkara ini. Itu di peringkat kerajaan. Kemudian di peringkat universiti, kita boleh katakan bahawa antara cadangan solusi supaya menggiatkan lagi aktiviti-aktiviti bantuan dari sudut sumbangan kewangan dan sebagainya. Ini bagi mengelakkan mahasiswa ini menjadikan duit tak cukup sebagai alasan untuk mereka terjebak dalam perkara tersebut. Dan yang ketiga, saya kira peranan rakan sebaya, badan-badan persatuan di universiti juga perlu menggiatkan lagi platform-platform bicara ataupun diskusi berkenaan dengan kesedaran supaya kita tidak terjebak dengan aktiviti tidak bermoral. Saya kira ini sudah kerana kita
kita sedar dalam rukun negara, kita ada rukun yang kelima, kesopanan kesusilaan, dan perkara ini sebenarnya telah melanggar rukun yang kelima dalam rukun negara. Dan saya kira ini antara perkara yang kita boleh sama-sama, begitu juga dengan banyaklah saya kira ini bukan tidak terhad kepada kerajaan ataupun universiti, tidak. Dia seluruh masyarakat perlu mengambil tindakan yang sewajarnya lah. Baik. Akhirnya Daniel, mungkin saya nak minta Daniel bagi sedikit nasihat kepada para pelajar yang kita kata yang terjebak ataupun yang cuba-cuba nak terjebak, mungkin nasihat ringkas supaya jadi pengajaran kepada kita semua. Okay, baiklah, nasihat saya untuk mereka pertama sekali, terutama sekali kepada anak bangsa Melayu Islam, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita hidup secara agama, itu yang pertama. Yang keduanya, jika memang betul kita ada masalah kewangan dan sebagainya, saya kira perlu laporkan kepada universiti, dan universiti akan membantu melalui wakaf, zakat dan sebagainya. Dan yang ketiga, nasihat saya adalah supaya dalam apa sahaja tindakan kita, pastikan tindakan dan apa yang kita buat ini tidak mencalarkan imej kita sebagai mahasiswa yang belajar dan juga menuntut ilmu di Menara Gading. Kerana bila kita terjebak, bukan sahaja nama kita yang turut salah, tetapi nama universiti, institusi pendidikan yang suci ini juga turut terjebak. Jadi itulah antara nasihat saya. Baik, terima kasih Daniel kerana sudi bersama dengan kami. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pandangan daripada anak muda kita, Ustaz. Jadi kita kadang-kadang nak dengar juga betul. rakan sebaya mereka apa isu. Jadi boleh tak Ustaz respon? Ada yang dia kata kerana nak hidup mewah, tak cukup duit belanja. Boleh jadi alasan ke tidak kita nak terjebak dengan perkara macam ni, Ustaz? Okey Ustaz, sorry Pertamanya bila saya dengar Daniel kata tadi, dia student ni lebih ada yang memilih lifestyle socialize. Dia bukan anti social, dia socialize terlebih. Dia nak bersosial tu. Dan bila kita nak bersosial ni, of course lah kita memerlukan duit yang poket kena sentiasa ada duit tebal lah kan. Pergi kepada karaoke ke mana, socialize, tak kira lah apa benda pun yang menyalahi undang-undang syarak ni. Jadi keterlibatan kata mengambil jalan pintas untuk mendapat wang ataupun wang saku duit belanja yang banyak. So dia memilih jalan yang negatif lah. So dia akan pergi kepada app ataupun aplikasi dating tu kan. Asalnya memulai dating kan. Lepas tu dia jadi lain lah kan. Dia akan lebih kepada sosial lah. Dan juga saya percaya peranan rakan sebaya tu. Sekiranya ada kita sebilangan kawan-kawan kita tahu sahabat kita ni ada terlibat aktiviti-aktiviti yang ni, jangan malu, bolehlah bagi nasihat ke ataupun mana-mana kita dapati mereka kawan-kawan kita ni yang tidak mampu. Saya percaya di peringkat universiti sini pun ada dia punya dana wakaf yang membantu pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan ni. Kalau domet rakan sebilik tahu dia ni orang yang susah, maklumkan kepada peringkat universiti, insya-Allah saya rasa universiti tidak akan rigid, tidak akan berlengah untuk bantu. Kita sering kedengaran apabila peranan Baitul Mal sendiri, tiba-tiba bila kita nak ambil scroll, nak ambil result periksa, tengok-tengok yuran kita dah dibayar. Kita tidak nafikan peranan Baitul Mal sudah kata memainkan peranan yang semaksimal mungkin dalam membantu. Saya teringat dalam berita semalam Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Zulkifli menyatakan sekiranya ada sebilangan rakan-rakan ataupun masyarakat yang dalam kesusahan, jangan segan dengan malam, pergilah jumpa ke pusat-pusat pengangkutan zakat Baitul Mal untuk memohon bantuan. Kita sedia membantu. Ini tidak bermakna pegawai kita di Baitul Mal tu duduk di dalam ofis tunggu orang datang. Kadang-kadang tu kita terlepas maklumat, kita tak tahu ada orang yang memerlukan. Jadi di peringkat universiti saya yakin sudah ada bantuan-bantuan. Cumanya diri kita tu, domain kita, hati kita tu memilih untuk gaya hidup yang mewah. Dan tidak nafikan juga ada yang memang datang daripada kalangan yang pelajar-pelajar yang susah. Oleh kerana itu dia memilih jalan singkat, jadi seorang sugar baby Ustaz. Dengan tawaran kita kata income bulanan tu, boleh gelap mata pelajar ataupun siapa saja yang sudah rapuh dia punya keimanan dan sebagainya.
Cuma saya tinjau-tinjau juga di Facebook apabila isu ini timbul. Ada berkatakan, bila jadi isu macam ni, kenapa JAKIM tak ambil tindakan ataupun kuasa siapa sebenarnya pelaku-pelaku perosak akhlak ini sehingga kan jadi macam ni baru kita pakat-pakat berfikir tindakan siapa. Mungkin Ustaz boleh jawab. Betul Ustaz. Kita ni JAKIM ni al-maklumlah kita memang agensi pusat. Fungsi utama kita lebih kepada mencegah, membimbing dan merawat lah. Saya kira peruntukan dari segi undang-undang tu telah jelas ada. Sama ada di peringkat undang-undang enactment kesalahan jenayah syariah di negeri. Kalau saya boleh sebutkan di bawah Akta 559 Ustaz, Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah Persekutuan 1997 ya. Yang ada menyebutkan tentang muncikari. Muncikari ini samalah sugar daddy ke, sugar mami ke, bapa ayam ke. Yang mengatakan muncikari ini adalah boleh didefinisikan sebagai seseorang yang bertindak menjadi orang perantara, orang tengah antara seorang perempuan dengan seorang lelaki bagi tujuan untuk melakukan apa-apa perkara-perkara ataupun aktiviti yang menyalahi hukum syarak. So jika sabit kesalahan mucikari ni Ustaz, sugar daddy ni Ustaz, dia boleh didenda sebanyak RM5,000 di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah ni, RM5,000 atau dipenjara tidak lebih 3 tahun. Atau tidak lebih atau 6 kali sebatan tidak lebih 6 kali sebatan disebat ataupun boleh dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman-hukuman yang saya sebutkan di atas tu. Selain daripada itu ada juga undang-undang sivil. Contohnya di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia di bawah Seksyen 233 tu. Ada dinyatakan secara jelas tentang berkaitan dengan laman web laman web ataupun laman sesawang ataupun aplikasi yang mempromot ataupun menyediakan perkhidmatan berunsur lucah. Selain itu di bawah kanun kesiasaan. Saya percaya 2-3 hari ini semalam ada NGO, ada juga individu yang telah buat report polis. Saya percaya tindakan siasatan telah dibuat pihak polis Diraja Malaysia dan juga pihak SKMM. Kita tunggulah resultnya. Maknanya mereka ini boleh diambil tindakan. Betul, boleh diambil tindakan dengan enactment dan akta maupun undang-undang yang ada pihak berkuasa di sana menjalankan siasatan mengambil tindakan. Betul. Dan JAKIM kita memberi fokus kepada pendidikan. Betul Ustaz. Untuk mencegah, kerana yalah macam saya sebut tadi, kalau kita tutup satu lubang, dia buka lagi 10 lubang. Betul Ustaz. Tukuknya sugar book. Sugar book. Sugar book lah. Tukar pula sugar book. Jadi apabila kita mencegah awal, so lubang itu tak dapat dibuka lebih awal lagi. Itu mungkin yang dapat dikongsikanlah. Tapi saya suka dengan pandangan daripada netizen kita, antaranya Zahra Ahmad, dia kata, value system setiap individu mula dari tarbiyah ibu bapa. Social system kemudian akan membentuk to exclude extended family, jiran, sekolah, kawan-kawan. Bila ibu bapa lalai dan lebih fokus kepada duniawi, anak-anak akan longgar akidahnya. Kalau tak dibetulkan pada peringkat awal, dia akan besar dengan moral rendah. Jadi ini satu pandangan juga, iaitu ia adalah satu kolektif pendidikan. Ia mesti mula daripada bawah supaya dikenalkan betul salah dan sebagainya lah. Terima kasih Puan Zahra atas pandangan itu. Okey. Atas pengalaman Ustaz lah, apa yang boleh kita mainkan ataupun kita katakan nak bantu kita tangani isu ini bersama? Ataupun dalam bahasa mudah, macam mana JAKIM nak menyelesaikan isu ini, apa pelan tindakan, apa program yang dibuat, moga-moga kita dapat menyelesaikan ataupun membasmi program ataupun perkara-perkara yang tidak berfaedah ini. Terima kasih Sari. Bagus soalan. Buka spek ni marah ni bukan? Bagus soalan ni Sari. Alhamdulillah. Sebenarnya JAKIM telah mendahului pun isu ni. Sebab itu kita tubuhkan pelan tindakan sosial Islam. Pelan tindakan sosial Islam. Sosial. Namakannya sajalah apa je isu-isu sosial, kita lamsamkan ke dalam pelan tindakan sosial Islam. Jadi kita ada jawatan kuasa pemandu.
kita ada jawatankuasa pelaksana. Di peringkat bahagian kami ni, bahagian keluarga, sosial dan komuniti adalah peringkat pelaksana, Ustaz. Kami melaksanakan apa sahaja program pendidikan, pencegahan, pemulihan dan juga rawatan, bimbingan secara berterusan bagi isu-isu untuk menangani, bagi kalau bolehnya kita pancung terus isu ni daripada ada di bumi negara kita ni. Itulah usaha kita. Selain daripada itu, kita ada buat program-program yang secara berkala, Ustaz. Program kesedaran, awareness, pencegahan dan juga program bimbingan yang sedang berjalan ni, dadahnya, juwananya, LGBT-nya dan juga HIV-nya. Dan usaha-usaha ni bukan kita kata buat kerja syok sendiri. Kita buat kerja zaman sekarang ni tak boleh silo, Ustaz. Dia kena ada tag team yang mantap, meliputi pelbagai kementerian yang berkaitan dalam isu ini, Ustaz. Jadi untuk menangani ini isu ini kita akan terusan bekerjasama dan alhamdulillah, Ustaz. Semalam saya pun sempat hadir menyertai mesyuarat perbincangan antara Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dengan Timbalan Menteri KPWKM dan juga Timbalan Menteri KBT, yang mana kita untuk jangka masa pendek ni untuk action kita akan menubuhkan satu jawatan kuasa teknikal bagi menangani isu ini. Masing-masing setiap agensi tu ada peranan, dia akan play their role untuk handle, untuk cater isu ni. So JAKIM ni maklumlah kita sebagai pembimbing perawat dan pemulih. Suka saya nyatakan di bahagian kami juga kita ada modul-modul. Kita ada modul LGBT-nya, kita ada modul kaunseling syar'inya yang meliputi perkhidmatan kaunseling syar'i, psikospiritual dan ilmu syar'i, Ustaz. Seperti mana yang sedang berjalan sekarang ni, walaupun PKP kita ada KSK Care Center, Ustaz. Walaupun PKP kita buat program kaunseling secara online. So kalau ada masalah boleh datang. Boleh terus dapatkan perkhidmatan dengan Betul, Ustaz. Kita memang ada pakar pelbagai bidang. Bukan hanya pegawai JAKIM. Fesi-fesi kita di luar tu sedia membantu. Alhamdulillah, Ustaz. Maknanya ramuan telah ada. Ada, Ustaz. Modul, tukang masak pakarnya, semua ada. Macam mana kita nak gaulkan dan sokongan daripada luar. Barulah ramuan menu itu mujarab kepada orang yang hendak kita sediakan itu. Betul, Ustaz. Saya patut Ustaz buka spek tadi. Saya kalau dah buka spek ni, Ustaz, tambah lagi setengah jam, Ustaz. Baik, Ustaz. Sekarang kamera kita ni, Ustaz, ada dua ni. Saya nak Ustaz fokus kepada kamera ni. Ustaz bagi nasihat kepada anak-anak kita, kepada ibu bapa. Kadang-kadang begini, Ustaz. Ibu bapa bila dia hantar anak ke universiti, dah cemerlang. Ini bakal menjaga kami di waktu tua. Maknanya anak ni dah sukses. Harapan. Tapi dia tak tahu apa yang dia buat. Anak-anak pula, bila dia daripada desa masuk ke kota, bebas. Aku di dunia baru dengan duit yang ada dan sebagainya. Ustaz bagi nasihat, Ustaz. Sambil pandang kamera, mudah-mudahan ada ibu bapa yang melihat dan juga anak-anak kita. Ini nasihat daripada JAKIM, Ustaz. Sila. Ini power ayat, Ustaz. Ini kira pukulan maut ni. Pukulan maut. Silakan, Ustaz. Okey, saya ingat zaman kita dulu belajar, zaman saya dulu, Ustaz, zaman 90-an dulu belajar, kita tidak ada kemudahan-kemudahan internet ni, hanya ada surat, berutus surat. So nak bertanya khabar pun dengan ibu bapa di kampung pun agak terbatas, Ustaz. Zaman sekarang ni zaman yang penuh dengan cabaran dan pancaroba ni, Ustaz. Bukan hanya di secara fizikal, di alam maya, Ustaz. Alam maya ni. Sementara lah sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang datang daripada kampung berhijrah ke bandar. Nawai itu Ustaz membawa harapan, 1000 harapan ibu bapa untuk menjadi ketua keluarga dikala ibu dan ayahnya meningkat usia tua nanti. Tetapi oleh kerana contohnya kita pergi ke Lembah Kelang, Ustaz, bandar metropolitan,
pelbagai cabaran. Pelbagai cabaran. So, lifestyle, gaya hidup pun kita dah bertukar. Sebab tu kita kena ada jati diri ataupun pegangan prinsip, terutamanya bekalan agama. Agama perlu dibekalkan kepada anak-anak kita untuk bekalan ataupun ilmu dia menghadapi cabaran kehidupan di kota-kota besar ni. Itu di Malaysia, tak tahu lagi di luar negara Ustaz macam mana Ustaz. Jadi peranan ibu bapa daripada rumah tu, baiti jannati, rumahku, syurgaku Ustaz. Ibu bapa perlulah mainkan peranan. Walaupun sekarang ni zaman PKP, ibu bapa berperang mengajar kat rumah. Jadi kejap-kejap dia jadi cikgu, kejap dia jadi pengawas, kejap jadi cikgu disiplin, kejap jadi tukang masak. Tapi itulah realitinya. Yang mana orang kata, kalau saya boleh sebut, Rom tu tidak boleh dibina dengan tempoh satu hari Ustaz. Dia makan masa yang beribu tahun. Untuk melihat hasilnya, dia bukan dapat dalam tempoh sekelip mata. Jadi orang kata, sama-samalah kita bermujahadah, bantu anak-anak kita ni. Kita tak tahu zaman akan datang macam mana. Jadi yang paling penting ilmu agama tu jangan diabaikan. Kita nakkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah Ustaz. Itu sajalah pesanan daripada penaja petang ni. Betul. Ustaz Kamarul, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami. Saya ingat lepas ni kita boleh bincang lagi dalam ruang dan juga topik yang berbeza pula dalam isu-isu sosial lain pula. Terima kasih banyak. Boleh Ustaz, tak ada masalah Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih. Saudara penonton, ada yang mengatakan bahawa isu ini bukan baru. Sejak daripada 80-an, 90-an, cuma ditukar kulit dan jenama sahaja. Tapi tiba-tiba menjadi besar dan menjadi isu masyarakat dan negara kerana apa? Kerana media. Ada seorang rakan di Twitter, namanya Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Seorang anak muda, lelaki, yang mungkin tidak dikenali di dalam negara, tapi berperanan cukup besar. Apabila ada sahaja signboard yang berbau lucah, yang berbau tidak bagus, dia akan tulis di Twitter dan akhirnya viral dan pihak berkuasa menurunkan papan tanda yang berbau lucah itu. Kita juga ada peranan seperti itu. Kalau semua orang main peranan seperti itu, kita akan dapat menyelesaikan isu masyarakat secara komprehensif. Bagaimana? Mulakan dengan sekarang dengan share video ini, like Facebook JAKIM kerana dapat membantu Jabatan Agama menyelesaikan isu masyarakat. Saya Ustaz Hariri, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.